Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, usaha memerangi pandemik COVID-19 harus kembali diberi tumpuan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat di Sarawak adalah terjamin. Hal ini turut mencetuskan kebimbangan bahawa negara bakal berdepan gelombang ketiga sekiranya pendekatan keselamatan yang dilaksana selama ini sudah diabaikan dan dipandang enteng. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dilaporkan baru-baru ini akan menunggu kata putus serta penilaian situasi COVID-19 daripada Kementerian Kesihatan KKM sebelum mengeluarkan sebarang prosedur operasi standard SOP bagi menangani wabak itu ketika musim perayaan dan aktiviti hujung tahun. Timbalan PIMI Sarawak yang juga pengerusi JPBNS, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas turut menasihati rakyat Sarawak untuk mengambil langkah berjaga-jaga susulan kes COVID-19 dilaporkan meningkat sejak kebelakangan ini. Ini adalah kerana KKM menjangkakan trend kes melibatkan COVID-19 akan terus meningkat di penghujung tahun khususnya sewaktu musim Christmas dan cuti sekolah ekoran aktiviti kunjung mengunjung rumah keluarga dan sanak saudara. Pada masa sama, KKM juga menggalakkan rakyat untuk terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP sedia ada seperti memakai pelitup muka di tempat yang agak sesak dan menjaga kebersihan diri. Paling penting, sekiranya seseorang individu mendapati dirinya ada gejala-gejala COVID-19, mereka dinasihatkan berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan saringan dan sekiranya didapati positif COVID-19, mereka diminta kuarantinkan diri selama 5 hari. Dalam hal itu, KKM akan mengeluarkan arahan pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19 terutama bagi golongan rentan dan berisiko tinggi dalam masa terdekat susulan peningkatan kes kebelakangan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilaporkan berkata dos penggalak perlu untuk melindungi kumpulan rentan termasuk warga emas dan golongan komorbid yang mudah terdedah kepada risiko dan kesan memudaratkan. Tuntasnya, jaga diri, jaga keluarga, jaga Sarawak into Sarawak. Laporan seterusnya, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD telah menetapkan 8 sasaran utama untuk dicapai pada tahun depan. Menterinya yang juga Timbalan PIMI Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, sasaran itu termasuk sifar projek sakit, 100% prestasi perbelanjaan kewangan dan penubuhan rang undang-undang pihak berkuasa pelabuhan tunggal yang akan dibentangkan semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak pada Mei 2024. Menurutnya, turut menjadi keutamaan ialah rundingan mengenai syarat penyerahan Pelabuhan Bintulu yang akan diselesaikan menjelang Julai, penyediaan mekanisme dan penggabungan ke semua 5 pihak berkuasa pelabuhan iaitu Miri, Samalaju, Rajang, Tanjung Manis dan Kuching, meningkatkan kapasiti kaki tangan sedia ada dalam meningkatkan modal insan dan menganalisis laluan kritikal untuk meningkatkan kecekapan keseluruhan dan meningkatkan produktiviti. Beliau berkata demikian semasa malam penghargaan dan pra-Christmas MIPD di Kuching pada Khamis. Datuk Ahmad Douglas menambah beliau optimis sasaran itu dapat dicapai dengan komitmen penuh dan kerja berpasukan kementerian. Pada majlis sama, Datuk Ahmad Douglas Ugah menambah MIPD telah merekodkan pencapaian ketara sepanjang tahun 2023. Ujarnya antaranya kementerian itu telah meningkatkan kapasiti tenaga kerja Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dengan mewujudkan 414 jawatan baru, mewujudkan dana untuk kerja-kerja kecemasan infrastruktur rosak dengan nilai skim RM500 juta dan siling rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan jumlah RM150 juta dan menubuhkan unit penyelenggaraan infrastruktur luar bandar di kawasan Baram. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM230 juta bagi kerja-kerja menggorek dan mendalamkan saluran serta membina benteng di kedua-dua belah Kuala Baram menuju ke terminal Pelabuhan Miri. Mengenai projek sakit, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata, hingga kini jumlah projek sakit telah berkurangan dengan ketara dari 96 projek pada Januari 2022 kepada 17 di mana 4 daripadanya adalah projek negeri. Berikut pula, Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak STIU Barisan Residen dan Barisan Pegawai Daerah mengharumkan Perkhidmatan Awam Sarawak selepas berjaya mendapatkan pensijilan MSISO 9001-2015 untuk pentadbiran bahagian. Difahamkan sijil tersebut telah diserahkan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia, Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa Majlis Sirim Industri 2023 di Kuala Lumpur pada Rabu.
Ia turut dihadiri Timbalan Setiausaha Kerja Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee. Sementara itu, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak (SDEC) pula telah menjadi antara agensi pertama di Sarawak yang dianugerahkan Pensijilan Sistem Pengurusan Anti Sogokkan (ABMS) oleh Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM). Di Simunjan pula, dana sebanyak RM35,000 diperuntukkan kepada Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS daerah Simunjan bagi memulakan projek bakery kawasan tersebut. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i berkata, dana yang disalurkan itu merupakan titik permulaan bagi PPWS Simunjan untuk memulakan projek tersebut dalam usaha meningkatkan lagi pendapatan penduduk setempat. Katanya ia memberi fokus kepada cara peningkatan ekonomi dan memberi pendidikan supaya masyarakat dapat keluar daripada golongan miskin tegar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian projek bakery usaha Nita di bawah matlamat pembangunan mampan SDG di Simunjan pada Khamis. Rodia menambah SDG di peringkat Parlimen telah menyediakan pelbagai bantuan melalui projek-projek kecil yang melibatkan masyarakat terutamanya yang berada di luar bandar. Dalam majlis yang sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Al-Lajris menyarankan kepada usahawan-usahawan yang telah berjaya menghasilkan produk makanan sendiri untuk menceburi bidang perniagaan. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munira. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, saksikan VC Premier Sarawak 2030 Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Kereta Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.